ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpahan dunia kita dapat lagi sama-sama berdatangi untuk program kuliah hadis yang insyaAllah akan disempurnakan oleh Malam Nazar lagi. Kalau baru ini kita berlangsung di Masjid Asy-Syarif semua ketika mungkin sebagai pensahabat kita yang dapat maklumat itu minta tolong sampailah kabar ini kita akan teruskan di sini. Ya. Jadi mungkin majlis silakan Maulana untuk meneruskan program kita. Silakan. Sini pakai. Boleh ya? Boleh ke tak boleh? Tak agak. Semua. Tak agak. Oh ini untuk Pak Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi tak terang? Jauh. Tak boleh buat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ini kita dapat bertemu lagi. Dan 2 minggu lepas sebenarnya kita telah memulakan kuliah ini. Tetapi sebenarnya bahawa ini hanya sekadar pengenalan. Kita belum lagi pergi kepada kitab yang hendak kita pelajari itu sendiri. Hari ini insya-Allah tanpa membuang masa, kita akan sama-sama ikuti pengajian kitab Mishkat. Baru ni secara umumnya saya sudah perkenalkan tentang pengarangnya, kitab asalnya. Sudah berlalu. Hari ini nak mula dengan kitab lah, kitab Mishkat. Jadi yang ada dalam pasaran mungkin bahasa Arab sahaja. Saya tengok dalam Syamilah apa semua tu, dia tak ada Mishkat ni. Tapi dia bersama-sama dengan syarahnya itu ada. Tetapi kepada orang yang tak biasalah dengan bahasa Arab ni, dia tak ada baris di situ. Tak ada baris. Jadi kitab Mishkat yang kita nak baca tu ialah, sebenarnya saya sudah buat nota sedikit dari segi syarah dia tu dengan serba ringkas, tapi kerana kesibukan tak sempat nak siap. Jadi yang sempatnya terjemahan sahaja. Sekurang-kurangnya ada terjemahan. Sebenarnya insya-Allah dalam 2 minggu lagi insya-Allah dah siap. Kita akan bawakanlah syarahnya dalam bahasa Melayu. Jadi ini muqaddimah Mishkat. Ni yang Arab dia ni Mishkat lah. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada terjemahan, tapi terjemahan sajalah, syarahnya belum ada. Diterjemahkan rupa-rupanya oleh kawan saya dulu yang sama-sama belajar di sana dulu. Namanya Ustaz Yunus Ali Muhdar. Tapi banyak tempat saya kurang puas hatilah. Mungkin kerana perbezaan bahasa kita tu kan. Mungkin dari sudut tu lah. Jadi dalam bahasa Malaysia ni setahu saya tak ada lagi lah. Inilah yang mula-mula, mudah-mudahan berjaya seterusnya sampai ke akhir. Dan kita pun belajar, ialah sekurang-kurangnya untuk umum ni hadis Mishkat ni kita belajar sekurang-kurangnya. Sebab mudah kepada orang ramai. Dia tidak ada sanad, dia selesai masalah sanad. Selesai.
Kalau kita belajar Bukhari ke apa ke semua, yang lain-lain tu Sunan Sittah tu, dia dengan sanadnya banyak perkara yang nak dibincangkan. Tapi kalau Mishkat, tidak. Dia terus macam kalau kita biasa belajar Riyadhus Salihin ataupun Bulughul Maram, dia terus pergi kepada sahabat dan hadis gitu. Jadi kita ambil terus ambil isi lah. Kita mulakanlah insya-Allah kitab Mishkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه وقد كان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محيي السنة قامع البدعة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته أجمع كتاب صنف في بابه وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال. Itu panjanglah, dah seluruh mukaddimah sekali sampai habis sampai muka surat 5 tu kita baca sedikit-sedikit lah. Kita baca sedikit-sedikit. Baik, terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji kembali kepada Allah jua. Kami memujinya dan memohon pertolongan serta keampunannya. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada perbuatan-perbuatan kami yang buruk. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada siapa pun dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkannya, tiada siapa pula dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Sebuah kesaksian yang menyebabkan seseorang manusia selamat dan darjatnya terjamin meningkat di dunia dan di akhirat. Aku juga bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada umat manusia. Ketika kesan-kesan jalan keimanan hampir terhapus, cahaya-cahayanya hampir terpadam, tonggak-tonggaknya hampir runtuh,
dan kedudukannya pula tidak lagi diketahui orang. Itu sebahagian daripada mukaddimahnya. Jadi sebenarnya yang saya sempat ni separuh daripada ni, tapi tak siap lagi, tak buat marilah yang tu. Pakai bawa yang terjemahan ni saja. Sebenarnya kalau melihat kepada syarah-syarahnya dalam bahasa Arab tu memang banyaklah. Umpamanya Mirqat itu dalam setengah cetakan tu 10 jilid, dalam setengahnya 8 jilid. Mir'at Mafatih, Mirqat tu karangan Mulla Aliyul Qari. Mir'at tu karangan Maulana Ubaidullah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri. Itu pun banyak jilid juga. Lepas tu satu lagi syarah kepada Mishkat yang masyhur bernama At-Ta'liqus Sabih. At-Ta'liqus Sabih karangan Maulana Muhammad Idris Al-Kandlawi, orang Pakistan. Itu pun semua tu dalam bahasa Arab dan banyak jilid. Artinya kenapa jadi banyak jilid begitu? Sebab tiap-tiap satu tu dibincang, tu dibahas. Tiap-tiap satu. Jadi kita baca terjemahannya sekali lalu begitu saja. Tetapi kalau dibincangkan kenapa dia begini, kenapa begini, jadi halus lah. Jadi macam tadilah, macam kita bincang Bukhari tadi tu. Tetapi Bukhari tak ada macam ni. Biasanya kitab biasa adalah begini. Ada bismillah, alhamdulillah, tasyahud, asyhadu ke apa semua tu kan ada. Dan dia cerita sebab apa dia tulis ni, latar belakangnya yang mendorong dia menulis. Biasalah. Ini cara biasa. Tapi kalau macam Bukhari tadi tak ada langsung, tak ada. Dia terus pergi kepada tajuk. Bismillah sahaja yang ada. Jadi di sini untuk perbincangan umum lah, sekadar menampung sedikit sebanyak apa yang tersebut di dalam kitab ini, lebih kurang lah sebagai perbincangan. Mungkin sebab saya sedar apabila majlis umum begini, latar belakang hadirin tu dia berbeza-beza. Kalau kita pergi kepada ilmiah sangat mungkin menjemu kan. Begitu juga kalau kita beletih ataupun panjang sangat, itu kepada yang nak belajar kitab dia makan masa juga, dia tak mahu. Jadi susah juga sebenarnya mengajar dalam bentuk umum gini, nak yang mana satu kita nak lebih utamakan. Sebenarnya susah. Tetapi seperti yang saya cerita baru ni, saya cakap baru ni, iaitu kita akan pilih jalan tafsil. Sebab umumnya akan faham, akan dapat munafaat daripada pengajian hadis itu kalau kita ada perincian sedikit. Umpamanya untuk permulaan ni Bismillahirrahmanirrahim tu tak apalah. Itu biasalah kalau kita perhatikan dalam Quran pun mulanya surah Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadis ni pun begitu juga. Dia mengikut cara Al-Quran. Tetapi apakah maksud alhamdu? Alhamdu puji itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, sepintas lalulah, tidak nak pergi dalam sangat. Dia bahasa Arab ni memang unik lah. Memang unik. Tidak ada bahasa macam ni. Misalnya saya terjemah ni, segala puji kembali kepada Allah jua. Segala puji. Jadi segala tu, di mana kita dapat segala tu? Dari mana kita faham segala tu? Itu kepada yang tak belajar bahasa Arab, dia tak nampak benda ni. Mungkin dia kata, ini terjemah ni dari mana pula ambil ni segala ni? Tak ada. Dia tidak kata kullul hamd atau jami'ul hamd. Tidak, alhamdu saja. Rupa-rupanya di situ ada, kita panggil lam, alif lam. Hasal perkataannya hamdun. Alif lam tu saja sudah memberi arti tu.
Sama ada kita kata lam ini untuk istighraq atau jins atau lain-lain lagi, banyak lagi. Itu dari sudut bahasa lah, kajian bahasa. Jadi kita kata segala puji, segala macam puji, macam-macam kan bentuk puji, ataupun jenis-jenis puji. Kalau kita pakai alif lam lil jinsiyah, jadi segala puji itu apa pembentuk, banyak mana pun, dia tak boleh lari daripada 4 macam puji. Mengikut ulama-ulamanya begitulah, tak boleh lari daripada 4 macam puji. Yang pertama, puji Allah akan dirinya, akan Allah. Allah puji dirinya sendiri. Yang kedua, puji Allah akan hambanya. Allah puji manusia. Yang ketiga, puji manusia akan Allah. Manusia puji Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia puji sesamanya. Manusia puji manusia. Dia tak boleh lari 4 tu. Bentuk puji. Semuanya ini, kenapa dia kata segala puji kembali kepada Allah jua. Alhamdulillah. Di situ ambil kepada Allah jua. Macam mana kembali kepada Allah jua? Sebab pada hakikatnya kita puji sama kita pun. Kita puji sama kita. Hakikatnya puji itu dia pergi kepada Allah. Sebab apa kita puji orang tu? Sebab dia buat baik kepada kita misalnya. Macam mana dia boleh buat baik kepada kita? Siapa yang menggerakkan hati dia nak bagi dia tu buat baik kepada kita? Allah. Allah. Siapa yang menjadikan dia tu, yang buat baik kepada kita? Allah. Kalau tak ada pun. Kalau Tuhan tak jadikan dia, tak ada pun orang yang kita nak puji tu. Tak ada pun. Jadi sebab itu segala-galanya dia balik kepada Allah. Walaupun zahirnya kita kata puji sama manusia, malaikat puji manusia ke? Ataupun manusia puji Allah, semuanya balik kepada Allah, berkait dengan Allah. Pada hakikatnya kita puji seseorang bermakna kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung. Apalagi kalau memang kita puji, kita kata alhamdulillahirabbil alamin, itu puji lah. Puji hamba akan Allah. Kita puji itu. Kalau puji Allah akan dirinya, banyaklah yang dia sebut dia maha berkuasa, maha begini-gini tu. Puji dia. Dalam hadis ini akan datang, kita akan jumpa, la uhsi sana'an 'alaik kama asnaita ala nafsik. Tidak dapat kuhinggakan pujian terhadapmu, tak dapat, seperti mana engkau memuji dirimu sendiri. Nabi SAW menyatakan itu dalam doa Nabi SAW. Dia menyatakan kita puji Allah pun, tapi dalam keadaan sedar, kita tidak dapat puji dia dengan sepenuhnya. Sebab kita tak sampai, tak tahu seluas mana nikmat dia tu, kebaikan dia, kita tak dapat capai. Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kau puji kau sendiri, dialah yang maha mengetahui macam mana puji kau baru betul-betul memenuhi pujian terhadap dia tu, macam mana bentuk puji. Tapi kita puji juga kadar kita lah masing-masing. Misalnya Allah puji hambanya, ni'mal abdu innahu awwab. Misalnya sebaik-baik hamba ialah dia Nabi Ayub itu. Misalnya itu puji. Semua itu balik kepada dia berlaku. Kalau puji Nabi Daud, Nabi Ayub misalnya, atau Nabi-Nabi lain, siapa yang buat orang tu macam tu? Dia juga.
yang layak dipuji. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad yang dipuji. Siapakah yang buat dia tu layak dipuji dengan begitu banyak sekali? Allah juga. Jadi semua kembali kepada dia. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan memohon pertolongan serta keampunannya. Itulah yang kita, hubungan kita dengan Allah ni, kita puji dia. Allah suka kalau kita puji dia. Tapi dia tidaklah seperti manusia. Kalau kita manusia ni, orang kata luak lubang hidung, kena puji. Tidak gitu. Sebab apa? Dia nak bagi pengajaran kepada kita, benda yang orang puji ni benda macam mana? Mestilah benda yang istimewa. Apa benda yang tak kena yang Allah SWT buat? Semuanya kena, patut dipuji. Artinya dia nak mengajar kita supaya kita ni melakukan sesuatu yang terpuji, yang layak dipuji oleh orang. Ikutlah kita sebagai apa pun. Kita sebagai tukar misalnya kita, tukar tu buat tu biar betul-betul puas hati. Orang yang mengupah dia, orang akan puji dia, bagus. Orang akan cerita kepada orang lain, ini tukar ni bagus. Tuhan nak macam tu. Setiap benda biar kita kepujian, dapat kepujian. Ya Nabi SAW kata, liwa'ul hamd biyadi, bendera kepujian itu berada di tanganku. Akulah Ahmad, akulah Mahmud, akulah Muhammad. Dan semuanya itu berkait dengan puji. Di mana-mana pun, di sini pun dia terpuji, di akhirat besok pun dia terpuji, dan di mana-mana pun. Yang nak diajar kitanya apa? Ikutlah kita sebagai apa pun, biar terpuji. Sebab orang nak puji ni mesti ada sesuatu kelebihan, mesti ada kebaikan, mesti ada dirasakan kebaikannya itu, baru orang puji. Secara tidak langsung bermakna Tuhan tak suka kita ni kalau buat apa-apa tidak buat dengan baik. Bukan orang nak puji, orang nak kutuk pula. Itu tak sesuai. Tak sesuai, tak maulah macam tu. Alhamdulillah nahmaduhu. Ni kita tidak nak pergi panjang lah. Kalau nak bincang panjang memang jadi panjang lah. Sekadar begitulah, kita puji Allah. Maknanya kita mengenal kebaikan yang dia buat kepada kita. Dan puji kepada Allah tu banyak bentuk. Antaranya kita sembahyang tu, ya juga sembahyang, kita menghargai. Kalau orang buat baik kepada kita, kita kata terima kasih sekurang-kurangnya. Terima kasih tu pujilah, menghargailah. Tapi kita nak puji Tuhan macam mana? Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antaranya dengan sembahyang, dengan apa, itulah caranya kita nak berterima kasih kepada Allah. Kalau orang begitulah, kita ajak dia pergi makan misalnya, itu cara kita menghargai dia. Tuhan tidak ada semua itu. Jadi kita nak buat macam mana? Begitu banyak sangat kurniaannya kepada kita. Kita nak menyatakan macam mana? Kalaulah tidak ada Nabi, kita manusia ni tak tahu macam mana cara nak puji Allah, macam mana cara nak menyatakan terima kasih. Itulah sebab macam-macam agama ni macam-macam cara dia kan. Macam-macam cara. Kita diajarkan sembahyang menggunakan sendi semua. Itu nikmat belaka tu. Dengan tunduk bangun semua. Lepas tu cara yang Islam ajar tu, misalnya kalau berkait dengan sembahyang, yang Islam ajar tu, tak boleh kita menyerupai sembahyang kita binatang. Tak boleh menyerupai syaitan. Tak boleh menyerupai ahli neraka. Tak boleh menyerupai orang-orang yang sombong dan takabur. Tidak ada semua tu. Sebab kita nak berterima kasih, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu,
semua gaya tadi ataupun keadaan-keadaan tadi tidak sesuai. Sebab itu Nabi SAW, sebab kita ni manusia ni sangat tinggi kedudukannya. Sebab itu Nabi SAW melarang orang yang sembahyang macam binatang, macam ayam ataupun burung yang patut sesuatu. Tak ada tumanina. Jelas kan? Duduk begini sembahyang, cekak pinggang. Itu dia kata sifat ahli neraka. Tak boleh. Atau sifat orang sombong, macam nak tumbuk pula, begitu. Tak sesuai. Ataupun seperti sifat-sifat yang lain banyak lagi, tak sesuai. Sebab kita nak puji Allah dan kita memohon pertolongan serta keampunannya. Itulah hubungan kita dengan Allah. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada perbuatan-perbuatan kami yang buruk. Ini kita merendah diri kepada Allah SWT. Kita puji Dia, lepas tu kita hinakan diri kita. Letak kita ni pada tempat hamba, seorang hamba. Dalam Islam nak jadi seorang hamba kepada Allah. Itu betul. Hamba kepada yang lain tak ada. Hamba kepada Allah. Kita tahu, walaupun kita puji, kita minta tolong dengan Dia, kita minta ampun dengan Dia, tapi banyak juga kejahatan kita tanpa disedari. Kita buat kejahatan-kejahatan itu, perbuatan-perbuatan yang buruk itu sentiasa ada. Misalnya di sebalik puji, di sebalik ibadat, di sebalik apa, mungkin sambil-sambil tu kita ada pula unsur nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Itu jahat lah tu. Tak betul lah tu. Tak betul. Jadi dia naknya betul-betul ikhlas, puji sungguh. Dalam keadaan kata puji itu pun boleh jadi ada lagi kecuaian kita, kekurangan kita. Itulah yang dia sebut menghinakan diri itu. Kita nampak pengarang ni mana seorang yang beragama, betul lah. Seorang yang beragama. Kita berlindung dengan Allah daripada ni orang panggil khutbah ni khutbah masnunah. Nabi SAW banyak kali dia baca begini bila dia khutbah. Jadi kalau kita tak ada macam mana nak khutbah ni, boleh buat sendiri pun boleh, tapi yang terbaik ini cara yang Nabi SAW ajar. Jadi dalam di permulaan kitab Mishkat ini dia ambil khutbah masnunah yang sunnah, khutbah sunnah. Yang sebaik-baiknya inilah. Kalau kita tak tahu yang lain, tahu yang ini pun tak mengapa dah. Ikutlah nak khutbah apa pun, boleh. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada siapa pun dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkannya, tiada siapa pun dapat memberi petunjuk kepadanya. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa pun yang boleh menghalang dia. Kalau dia nak bagi petunjuk, kita pun tak terfikir juga macam mana hujung negeri orang kafir tu dia boleh jadi. Adalah sebab sebab-sebabnya boleh masuk Islam. Masuk Islam lah dia, meninggalkan ibu bapanya, keluarganya, masyarakatnya. Berapa ramai kita tengok gitu kan. Sebab Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa pun yang dapat halang. Kalau kita tengok sejarah pun begitu juga. Sahabat-sahabat Nabi dulu begitu kuatnya halangannya, ancamannya, siksaannya, tapi ramai juga terus orang masuk Islam. Orang yang Allah SWT nak sesatkan, tak ada siapa pun boleh bagi petunjuk. Nabi SAW berusaha berpuluh kali pun dia tak dapat petunjuk. Nabi sendiri pun, kalau orang lain kita kata mungkin ada kekurangan, ada kelemahan dia, ada kecacatan dia, Nabi sendiri pun tak dapat juga. Itulah yang disebutkan di dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tak dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang kamu suka, yang kamu sayangi, yang kamu nak. Tak dapat. Nabi pun tak dapat, apatah lagi orang lain. Allah jua yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi urusan hidayah ni urusan
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengarang dia mengaku itu keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semacam puji jugalah tu. Puji Allah tu. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Itu syahadah, orang panggil syahadah. Sebuah kesaksian yang menyebabkan seseorang manusia selamat. Ini kalau mengucap la ilaha illallah ni selamat. Nabi SAW pernah kemukakan syahadah ini kepada bapa saudara dia, Abu Talib. Kalau kamu ucap ni nak mati kan, nak mati ni, kamu ucap ni, aku bolehlah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan kamu, boleh. Kalau tak ucap ni tak dapat. Sebab begitu, inilah yang dikatakan kesaksian, sebuah kesaksian yang menyebabkan seseorang manusia selamat. Kalau dia jahat macam mana, jahat teruk pun, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, masuk syurga. Masuk syurga dia. Ucapan terakhir. Boleh jadi dia ikhlas yang terakhir tu, dia taubat betul dan Allah SWT terima dengan limpah kurnianya. Lepas dia boleh masuk syurga terus. Boleh masuk syurga terus. Ini kelebihan la ilaha illallah. Syurga tu di mana? Syurga tu di mana? Kalau berdasarkan hadis Mi'raj, Nabi naik atas 7 petala langit sampai ke Sidratul Muntaha, tak ada lagi syurga di situ. Melepasi Sidratul Muntaha, lepas itu baru dia pergi ke alam syurga. Jauh bukan main tu kan. Sekarang ni kalau orang nak pergi ke bulan, berapa bayarnya? Ada dah rancangan. Rancangan nak naik ke bulan, ada nak bolehlah siapa-siapa nak tempah tiket. Berapa banyak dah belanja. Nak naik situ, apa faedahnya naik? Kalau Islam dengan sepatah tu yang sebenarnya, tetapi dia ada 2 kalimah syahadat di akhir hayat. Kalau itu saja disebut la ilaha illallah. Sebab itulah bila kita ajarkan orang yang nak mati, kita ajar la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah tu tak ada dah. Muhammad Rasulullah, ya sakit dah, sakit nak mati, nak bercakap pun lelak, mengah dah. Jadi la ilaha illallah saja. Seorang manusia biasa, hujung kampung, jahil, tak tahu apa, fikirlah boleh pergi ke syurga macam mana. Tak ada bayar apa-apa, tak ada payah, tak ada susah, boleh pergi ke syurga. Inilah hikmat Allah SWT. Sehina-hina manusia, sejahil-jahil manusia, orang biasa pun boleh masuk syurga dengan syarat ada la ilaha illallah. Itu syarat. Sedangkan kita biasa ni, ya, seperti kita kata tadi lah, nak pergi ke bulan tu pun bukan main. Berapa bayarannya? Kalau tak tahu lagi nak boleh pergi ke tidak. Tetapi adalah bunyi-bunyi cakap tu. Mahal lah sangat. Nak pergi ke bulan baru. Kalau pergi pun boleh buat apa? Jadi panjang umur kau setahun. Tak ada juga. Tak ada jaminan semua. Dan darjatnya terjamin meningkat. Dengan ucapan ini terjamin meningkat darjat seseorang itu, walaupun dia tak dapat pangkat apa-apa pun dalam dunia. Pada hakikatnya orang ni darjatnya tinggi. Sebab itulah kehormatan orang mukmin itu sangat tinggi, kedudukannya, kehormatan orang mukmin. Aku juga bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba, ditekan hamba dalam tahiyat atau tasyahud, mengikut tasyahud Ibnu Mas'ud. Tapi orang kita di sini dia tak baca yang itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sama dengan ini. Abduhu wa rasul. Dalam Quran banyak sekali Allah SWT menyebutkan
Nabi Muhammad itu sebagai abd, hamba. Jadi sebut hamba itu satu kemuliaan, bukan kehinaan. Dan sebut hamba itu juga penting untuk mengingatkan manusia bahawa Muhammad ini adalah manusia. Cuba kita perhatikan penganut-penganut agama lain, ikutlah apa pun agama, semua rusak. Asalnya Nabi yang bawa ajaran kepada mereka, mereka anggap dia Tuhan. Semua sudah rusak. Mana yang tidak rusak? Kalau kita nak terima, kalau kita nak kata itu agama juga, bagi kita, kita tak boleh iktiraf dah. Macam agama Sikh. Dan kita tak boleh kata Guru Nanak tu Nabi. Sebab la Nabi ya ba'di. Nabi SAW kata tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi kalau yang dulu-dulu, yang kita panggil Sri Rama, Krishna, mungkin dia Nabi. Mungkin boleh jadi. Macam Guru Nanak tu tak boleh, tak mungkin. Kita tengok dia tu baru, agama tu baru, tapi Guru Nanak sudah disembah baru. Nabi SAW tak ada orang semua. Sebab apa? Sebab ini ada hamba Allah, manusia. Dia tu manusia. Manusia ni apabila dia tengok seseorang tu lebih, kadang-kadang biasalah dia akan menjadikannya sampai ke peringkat Tuhan. Tengok Nabi Isa, kalau ada kelebihan, kan manusia menganggap dia Tuhan, anak Tuhan ke apa ke, ikutlah. Sri Rama pun manusia. Sri Rama tu manusia yang membawa ajaran Allah, tapi dia jadi Tuhan. Krishna begitu juga, Buddha begitu juga. Semua sudah rosak. Yang tak rosak Islam sahaja. Sebab apa? Nabi Muhammad itu tetap manusia, hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah yang Allah kirimkan untuk kita, untuk menyempurnakan nikmat dan rahmat dia. Kalau tidak, kalau bawa kitab saja, hantar kitab saja, siapa nak menjelaskan kitab tu? Nak membuktikan kitab tu macam mana nak buat, pelaksanaannya macam mana? Susah juga. Allah SWT hantar Rasul itu sebagai utusan dia untuk membuktikan kebenaran kitab, bersama-sama dengan kitab yang dikirimnya kepada kita. Yang diutus kepada umat manusia, semua manusia lah, bukan kepada satu bangsa sahaja. Seperti setengah-setengah agama tu, memang dia terikat dengan bangsa. Walaupun agama yang terbaru, seperti yang kita kata tadi, agama Sikh, dia kalangan puak-puak Punjabi dia, agama kebangsaan orang panggil. Macam Yahudi, dia agama kebangsaan. Agama kebangsaan tu asalnya. Adapun agama yang antara bangsa, semua bangsa boleh. Macam Kristian, dia ada beberapa agama, Islam. Jadi diutuskan kepada umat manusia. Tetapi yang lain-lain itu sebenarnya tidak terbukti mereka itu diutuskan untuk umat manusia. Nabi Isa sekalipun, walaupun kemudiannya disebarkan sebagai ajaran untuk semua bangsa, tetapi asalnya dia diutuskan untuk bangsa dia saja. Nabi Muhammad SAW ni jelas dalam Quran sebut kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Untuk manusia semuanya, jelas. Adapun yang lain-lain tak ada jelas macam tu. Allah SWT utuskan Nabi Muhammad kepada umat manusia ketika kesan-kesan jalan keimanan hampir terhapus. Kalau ibarat jalan, kita nak berjalan, mesti kena ada tanda-tanda tu terang, baru senang nak berjalan. Dengan adanya tanda-tanda di tengah jalan, di tepi jalan, berapa jauh lagi tempat yang kita nak pergi. Di sini ada selekoh, ni selekoh teruk di sini, di sini ada selalu berlaku kemalangan. Ada tanda-tanda tu dalam perjalanan itu perlu. Tanda-tanda itu hampir terhapus dah ketika Nabi SAW datang. Hampir terhapus. Sebab apa? Sebab manusia ubah agama, selewengkan agama yang asalnya memimpin manusia, menjadi rahmat kepada manusia, tidak begitu lagi. Sudah berubah.
Sudah berubah. Jadi hampir terhapus, cahaya-cahayanya hampir terpadam, tonggak-tonggaknya hampir runtuh, dan kedudukannya pula tidak lagi diketahui orang. Tidak lagi diketahui orang. Begitulah keadaannya. Sampai sekarang ni pun kalau kita tengok kan, agama-agama yang ada ni memang banyak tak sepatutnya jadi agama manusia. Tetapi orang yang menganut agama tu, dia memang sudah berpuas hatilah kira-kiranya. Tapi kalau kita bincang betul-betul, memang dia pun lemah juga fikir. Misalnya kita kata agama Kristian, walaupun orang Kristian pun kahwin juga, tapi agama dia tu ajar bagaimana. Yang eloknya tak kahwin. Kalau tak kahwin, macam mana manusia nak hidup? Macam mana zuriat manusia nak berpanjangan? Kalau orang yang baik-baik macam padri itu, yang baiknya tak kahwin, jadi yang kahwin yang jahat-jahat saja. Anak-anak tu akan jadi macam mana? Siapa pula yang akan menjaga anak-anak tu, yang akan menasihati anak-anak mereka? Kalau anak-anak nabi-nabi dan orang yang baik ni tidak ada. Selain daripada itu, ia bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan dengan fitrah manusia. Allah SWT menjadikan lelaki memerlukan kepada perempuan, perempuan memerlukan kepada lelaki, tapi dalam batas-batasnya. Kalau kita perhati Islam, nampak sederhana. Dia bagi tuntutan semula jadi manusia tu. Tapi kalau agama lain tidak begitu. Tengok, sudah terpesong jauh tu. Ada orang yang mengikut agama, misalnya agama Hindu, tak boleh makan langsung binatang-binatang. Apa cara pun tak akan nyaya macam tu. Nyaya kepada manusia. Sedap bukan main. Kita makan ayam, makan daging kambing, dia tak makan atas nama agama. Agama apa macam ni? Menyiksa manusia, menyusahkan manusia. Jadi agama-agama yang ada ni sudah menyeleweng, menyusahkan orang, bukan memberi rahmat kepada manusia. Tapi kalau kita tengok agama Islam, berbeza. Kalau tak boleh babi, banyak lagi yang lain-lain yang boleh makan. Babi saja tak boleh, tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan kembali kesan-kesan jalan keimanan yang hampir terhapus itu. Dalam mendukung ajaran tauhid, beliau sallallahu alaihi wasallam menguatkan kembali orang-orang sakit yang hampir terjerumus ke dalam gaung kebinasaan, dan menjelaskan jalan petunjuk kepada orang-orang yang ingin menempuhnya, di samping mendedahkan khazanah kebahagiaan kepada orang yang ingin mendapatkannya. Jadi bahasa dia tu cukup comel, cantik sangat bahasa dia tu. Jadi itulah peranan Rasulullah. Rasulullah datang untuk apa? Yang sudah nak terhapus tadi tanda-tanda tu, dia bangunkan semula. Orang dapat petunjuk. Orang-orang yang hampir nak terjerumus ke gaung kebinasaan jadi selamat dengan kedatangannya itu. Yang lain-lain walaupun atas nama agama apa sekalipun, semua sudah rosak. Bila Nabi SAW datang, dia membetulkan keadaan. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Amma ba'du, fa inna at-tamassuk bihadyi la yastatibbu illa bil iqtifa'i lima sadara min mishkatihi wal-i'tisam bihablillah la yatimmu illa bibayani kashfi. Sesungguhnya usaha untuk mengikuti perjalanan hidup baginda tidak akan terlaksana kecuali dengan mengikuti suluhan sunnahnya. Kita nak ikut Nabi, nak ikut macam mana? Macam mana nak ikut? Kita 1000 tahun lebih dah ditinggalkannya. Macam mana kita nak tahu macam mana cara hidup Nabi SAW? Kalau cara hidup dia tu, itulah yang menjamin kebahagiaan untuk kita. Tetapi bagaimana? Nak tahu ini kita tak akan dapat kecuali dengan mengikut suluhan sunnahnya. Suluhan sunnah tu nak dapat di mana? Kitab-kitab hadis lah. Sekarang ni kita belajar hadis lah, barulah kita tahu
yang Nabi buat macam mana. Orang lain tak ada jaminan. Semua tak ada jaminan. Yang ada jaminannya Allah dan Rasul. Apabila kita ikut Quran dan Sunnah. Nak ikut Sunnah bagaimana? Dengan kita merujuk kepada kitab-kitab yang menceritakan tentang Sunnah Rasulullah SAW, iaitu mengandungi perkataan, ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, pengesahan-pengesahan daripada Nabi SAW. Kita nak tahu di mana, semuanya akan kita dapat di dalam kitab hadis. Itulah yang dia nak cerita, sebab dia nak kemukakan kitab hadis ni. Jadi di sinilah kitab dia tu, nama dia tu diambil, lima sadara min mishkatih. Mishkat, situlah tempat ambilan dia. Tak akan dapat kecuali dengan kita berpandukan suluhan sunnahnya. Asal mishkat ni asal dia, apa kita kata dalam bahasa Melayu ni susah, sebab kita tak ada buat begitu. Bangunan-bangunan kita tak ada buat begitu. Tapi kalau kita tengok bangunan-bangunan lama kan, di tepi dinding ni dia ada macam lubang gitu. Dia buat macam bentuk kubah mihrab tapi berlubang lah. Di situ diletakkan lampu zaman dahulu. Sebab kalau lampu tu diletakkan begini, di tengah-tengah begini, dia tak cerah. Tapi kalau letak di situ, dia akan jadi cerah suluhan. Lampu itu cerah dah, tapi kalau diletak di dalam mishkat, lagi cerah. Itu sebab dia pilih nama mishkat ini. Nama dalam sastra lama lah ada. Tapi tempat kita ni dulu pun tak ada. Sekarang ni pun tak ada. Mishkat itu lubang itulah yang menambahkan cerahnya lampu itu. Tetapi dia kata di sini, sadara min mishkati, seseorangnya tubuh Nabi SAW, di dalamnya itu jiwa dia itu, itulah lampunya. Lampu tu jadi suluh, jadi cerah sebab ada di dalam tubuhnya. Macam lampu tu ada dalam mishkat, begitulah. Sebab dia sebut di sini sadara min mishkati. Demikian pula berpegang teguh dengan tali Allah, yang ini berpegang dengan Quran, tidak akan berlaku kecuali hanya dengan mengikuti keterangan Rasulnya. Kita nak ikut Quran, kata selamat kalau ikut Quran. Nak ikut macam mana? Tak dapat tidak juga kita kena bergantung dengan sunnah Nabi. Misalnya yang seperti kita maklum, Allah SWT perintahkan kita bersembahyang. Sekadar itu saja. Dia tak ada cerita zuhur ni 4 rakaat. Tak ada cerita soal imam, makmum apa semua, tak ada. Zakat, dia suruh bagi zakat sebanyak mana. Bila seseorang itu memiliki sebanyak mana harta baru dikenakan zakat. Tak ada perincian itu. Yang memperincikannya ialah sunnah Nabi SAW. Di situlah letaknya kepentingan ilmu sunnah atau ilmu hadis ini. Sebab kita nak tahu tentang peribadi Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah pun kena ikut sunnah juga. Nak tahu tentang ajaran Quran bagaimana, tuntutan dan kehendaknya, kena melihat kepada sunnah juga. Semuanya kena merujuk kepada sunnah. Begitu penting kedudukan sunnah tu. Sebab dalam Quran pun sekarang ni ramai juga orang yang anti hadis ni kan. Dia kata tak perlu Nabi tu, sunnah ni tak ada. Sebenarnya yang Tuhan Allah SWT kirim kepada manusia untuk dijadikan panduan dan pedoman ialah Quran sahaja. Itu pendapat mereka. Rasulullah SAW tak ada peranan apa-apa, tidak lebih dari seorang postman sahaja. Sampai begitu dia cakap. Tetapi tak benar. Dalam Quran sendiri pun kata, kalau kita percaya kepada Quran, kalau mereka percaya kepada Quran, mereka kena terima. Dalam Al-Quran ada sebut litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kami jadikan kamu supaya kamu menerangkan apa yang diturunkan kepada mereka. Quran itu diturunkan kepada mereka. Apa maksud Quran itu? Misalnya kita kata ada buku. Ada buku banyak. Kita tak boleh selesai dengan ada buku saja. Kena ada guru. Begitulah juga dengan sunnah ni.
Ada Quran, memang ada. Tetapi siapa yang nak mengajar? Cara nak gunanya. Sunnah. Dengan kita ada Al-Quran dan Sunnah, itulah sebab jadi cukup, sempurna. Kalau tidak ada, tak akan jadi sempurna. Dan masing-masing akan sembahyang ikut suka hati dia. Ini kalau kita ada sunnah, Rasulullah SAW takkanlah dia nak mandai-mandai mereka sembahyang itu, dan dia duduk sembahyang macam tu daripada awal menerima wahyu sampai ke akhir ayat, macam tu yang ditunjukkan kepada kita. Tetapi mereka tak mahu pakai juga. Kalau sejarah nak pakai, hadis ni jauh lebih tinggi kedudukannya daripada sejarah. Kalau sejarah kita boleh pakai, mereka pakai sejarah. Kenapa hadis tak boleh pakai? Hadis ni dengan sanadnya, dengan apa, cukup kajian yang lengkap. Setiap orang perawinya tu bincang sampai berpuluh-puluh ribu, beratus ribu. Ada buku tentang perawi-perawi sampai begitu sekali teliti. Kenapa kita tak boleh pakai? Mana ada kitab dalam dunia ni macam tu terpelihara? Tak ada. Tak ada sampai ke peringkat tu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala redanya terletak pada sunnah. Sunnah itu pun suatu perkara yang penting juga untuk mendapat petunjuk. Kemudian dia pergi lagi. Wa kana kitabul masabih alladhi sannafahu al-imam Muhyus Sunnah Qami'ul Bid'ah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi rafa'allahu darajatah ajma'a kitabin sunnifa fi babih wa adbata li shawarid al-hadith wa awabidiha. Ini bahasa dia tu bahasa sastra. Kalau kita terjemuh ikut tepat seperti yang asal itu, kita tak akan berasa, sebab bukan suasana kita. Bukan suasana kita gambaran itu. Kitab Masabih As-Sunnah, 2 minggu lepas saya sudah ceritakan bahawa kitab Mishkat ini asalnya ialah asas dianya ialah kitab Masabih As-Sunnah yang dikarang oleh Imam Baghawi. Imam Baghawi terkenal, seorang ulama besar. Jadi pengarang Mishkat ni, dia adalah beberapa perkara yang dia tambahkan ke atas kitab Masabih itu. Sebab Masabih itu asasnya sudah cukup elok, sudah cukup menarik. Jadi kalau tambah lagi pada beberapa tempat, jadi semakin menarik. Seperti beginilah kalau kita di tempat kita ni, zaman sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita kata Perdana Menteri lah, dia pergi tengok pantai, oh cukup cantik, dalam keadaan biasa, tempat semula jadi dia pun sudah cantik. Bagaimana kalau kita tambah sikit, kita buat sana sini, perubahan, kita tambah itu, tambah ini, lagi cantik. Gitulah. Jadi asal dia tu pun sudah sangat cantik. Yang disusun oleh Al-Imam Muhyus Sunnah, pejuang sunnah. Tapi asal makna muhyu tu yang menghidupkan sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah, artinya sunnah ni boleh mati, boleh hidup. Sunnah ni dia boleh mati, boleh hidup. Dia mati bagaimana? Apabila kita melakukan banyak bid'ah. Lawan sunnah bid'ah, seperti mana lawan Islam kufur. Dia ni memang berjuang supaya orang, masyarakat mengikut sunnah. Sebab pada mengikut sunnah itu terdapat keberkatan yang besar. Dan bila satu sunnah mati, dia akan timbullah bid'ah. Sebab itu penting, kena ada orang yang menghidupkan sunnah. Nak menghidupkan sunnah ni macam mana? Kalau tak tahu apa hadis, apa itu hadis, kalau tak belajar hadis, dengan belajar hadis lah baru kita tahu kepentingan sunnah tu. Qami'ul bid'ah, penghapus bid'ah. Dia tak suka sangat dia ni, Imam Baghawi ni, kepada bid'ah.
Sebab apa? Bid'ah merosakkan rupa asal sunnah Nabi SAW. Seperti mana syirik, dia boleh merosakkan akidah tauhid. La ilaha illallah boleh dirosakkan oleh syirik, lawan dia. Muhammadur Rasulullah, sunnah, boleh dirosakkan oleh bid'ah. Itu lawan dia, tak boleh duduk bersama. Tak boleh duduk bersama. Qami'ul bid'ah, penghapus bid'ah, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi, semoga Allah mengangkat darjat beliau. Dia kata adalah sebuah kitab hadis yang paling lengkap kandungannya. Kata Khatib Tabrizi ini, Waliyuddin Khatib Tabrizi, pengarang kitab Mishkat. Jadi dia perhati-perhati tengok, memang kitab ni paling lengkap kandungannya dan paling teliti dalam mengemukakan sumber-sumber hadis yang berselera. Di dalam sekian banyak kitab-kitab hadis tu berselera tu, kita orang biasa ni macam mana nak dapat? Macam pergi lepas kita di laut lah, kamu cari sendirilah mutiara. Macam mana? Tentu susah kepada kita orang biasa. Tapi kalau ada orang yang sudah mahir, dah pakar, dia tahu di sini ada ini, di sini ada ini, senang. Senang. Sebab dia kata paling lengkap. Memang pun kalau kitab di peringkat bawah, Mishkat lah yang paling lengkap. Tapi masyarakat kita ni dia sebab tak kenal, tak biasa, tidak diperkenalkan. Kitab Mishkat ni tidak popular. Yang popularnya Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, atau Arba'in yang rendah lagi, Matan Arba'in, itu saja yang masyarakat kita tahu. Padahalnya kitab hadis ni banyak sangat, banyak jenis, banyak jenis, banyak pula pecahan-pecahan dia tu. Ada yang orang panggil jami', ada sunan, ada mustakhraj, ada mustadrak, ada ajza', ada masyikhat, macam-macam lagi pecahan kitab-kitab hadis tu. Kepada orang yang mengerti, dia tahu, tengok nama dia tahu ni jenis ni, ni jenis ni. Tapi kita tengok super bagi kita, tak tahu pembahagian tu. Jadi kitab Mishkat ini di kalangan kitab yang rendah, dia termasuk dalam kitab jami'. Baru dikatakan kitab itu jami' apabila ada di dalamnya tentang akidah, hukum hakam, akhlak, adab, riqaq ni menyedari, menginsafi diri dan menginsafi dunia ni apa hakikatnya. Tak perlu dah kepada tasawuf, ada riqaq di dalam hadis. Dan tentang fitnah akhir zaman, apa yang akan berlaku akhir zaman, kalau ditakdirkan kita hidup di zaman itu, bagaimana kita nak hadapi keadaan itu. Semua ada dalam macam-macam. Itu dikatakan kitab jami'. Adapun kitab macam Bulughul Maram itu, dia macam sunan, kitab sunan di peringkat rendah. Macam kitab Riyadhus Salihin itu, dia termasuk dalam adab saja, dia satu-satu bahagian saja. Tapi kitab Mishkat ini merangkumi semua. Sebab itu dia kata paling lengkap. Betul lah. Tapi oleh kerana kita tak biasa, tidak diperkenalkan, dia memang tak tahu. Orang tak tahu. Padahalnya kalau kita nak kata, sebab Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i, kitab dia Riyadhus Salihin jadi orang mudah mesra. Dan kitab kitab Bulughul Maram itu disusun oleh Hafiz Ibn Hajar, dia juga Syafi'i, maka orang mesra. Ini pun Syafi'i juga ni, Baghawi ni. Bukan orang luar. Tapi kita tak kenal, kita tak tahu. Tu sebenarnya, bukan kerana tu. Ni pun Syafi'i juga. Ni alim besar dalam mazhab Syafi'i ni, Imam Baghawi. Bukan alim dalam bidang fiqh saja, dalam bidang tafsir, dalam hadis, ada karangan dia. Seperti yang baru ni kita sudah sebut dah, apa karangan dia tu. وقد سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله
wa innahu min athiqat kal isnad lakin laysa ma fihi a'lam kal aghfal. Oleh kerana penyusun kitab Masabih As-Sunnah, ini Imam Baghawi itu sengaja memperpendek, meringkaskan dan membuang sanad-sanad hadisnya, maka sesetengah pakar hadis telah mengkritik cara penyusunan beliau itu. Ini dia sebut ni, yang mendorong dia nak tulis, nak jadi miskat ini macam mana. Asalnya itulah, dia duk perhati orang-orang duk kritik kitab Masabihus Sunnah. Kononnya di sana tidak ada sanad-sanad hadis. Sepatutnya hadis ni kena ada sanad untuk kita tahu hadis ini dhaif ke, hasan ke, apa ke, nak kita tahu untuk digunakan. Kalau untuk guna benda ni kena hadis tahap mana, nak guna untuk benda ni kena hadis tahap mana, itu kena tahu. Nak tahu tu melalui sanad lah. Sanad tidak ada, Imam Baghawi tak sebut. Itu ia jadi masalah. Jadi adalah orang yang mengkritik cara penyusunan beliau itu, walaupun hadis-hadis yang dinukilnya dia hanya sebut hadis saja untuk meringkaskan cerita. Sebab yang perlunya hadis itu, sanad-sanad tu untuk pastikan sampai kepada hadis. Kalau sudah pasti itu hadis Nabi, apa perlu lagi kepada sanad? Yang dia ambil tu pun bukan dia reka sendiri, dia ambil daripada kitab-kitab yang sedia ada. Jadi kira-kiranya memudahkan kepada orang ramai. Tetapi kepada ahli-ahli ilmu pula dia kata ini tak kena pula ni. Sebagai salah seorang tokoh hadis yang dipercayai, tanpa sanad itu seperti bersanad juga adanya. Kalau nak kira dia ni seorang pakar hadis, walaupun dia tak sebut sanad pun, kita percayalah kira-kiranya kepada dia. Sebab dia memang orang yang dipercayai, orang yang pakar dalam bidang dia. Kalau dia tak sebut itu untuk memudahkan kita. Kalau tak sebut pun seperti sebut juga orang macam ni. Namun sesuatu yang tidak bertanda tetap tidak akan sama dengan yang bertanda. Kalau yang tidak bertanda tak sama dengan yang bertanda. Dia kata itu. Jadi sebab itu dia fikir sekurang-kurangnya kena ada lah. Tidak semua sanad pun sebutlah nama sahabat seorang. Itu sebab dalam kitab dia ni, daripada Abi Hurairah ke misalnya, daripada orang ni ke, dia ada sebut. Sanad yang panjang tu tidak. Sebab maksud asal pengarang Masabihus Sunnah nak memudahkan kepada orang. Jadi kalau panjang pula jadi macam yang lain-lain pula, susah juga. Jadi sebutlah juga sikit sanad itu, tak sebut langsung macam Imam Baghawi. Lepas tu di akhir dia tu sebutlah kitab mana tempat dia ambil tu. Misalnya dia kata Bukhari, cukup lah, dalam Bukhari ada sanad dia, tengok situ lah. Kalau dia sebut ini Abu Daud, tengoklah Abu Daud dalam kitab dia ada sanad. Ini yang dia pilih untuk menjadi panduan kepada orang ramai. Tidak kata nak terbitkan semula Abu Daud atau Bukhari itu dalam rupa yang lain, apa gunanya? Ada cara dia sendiri, dia pun nak berkhidmat juga kepada masyarakat dengan cara dia. Walau bagaimanapun, sesuatu yang tidak bertanda tetap tidak akan sama dengan yang bertanda. Jadi kena adalah juga tanda tu sedikit sebanyak. Itu sebab dia buat jadilah miskat ni ada sekarang ni. Asalnya begitu, kosong. Tapi kosong tu pun sebenarnya kalau hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jadi halangan untuk kita ikut. Misalnya sekarang ni saya kalau nak cerita untuk panduan, misalnya kita sebut laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina an-nafs. Misalnya ini untuk pengajaran, untuk dipegang oleh orang. Kaya sejati bukan terletak pada banyaknya harta benda, tetapi kaya sejati ialah kaya jiwa. Itu kan jadi panduan. Kalau kita duduk sibuk nak sebut sanad tu satu kerja pula tu, boleh jadi yang si alim tu pun dia satu kerja pula nak fikir, nak susun sanad tu betul ke macam ni.
Sedangkan yang nak sebenarnya panduan itu. Kalau panduan itu dengan sanad yang cukup sudah ada dalam kitab yang lain dahulu, cukuplah. Kita sebut saja dalam kitab itu, cukuplah. Jangan tak sebut, nanti orang tak tahu ini kitab tahap mana, peringkat mana, setinggi mana kitab itu. Dia boleh mengelirukan. Ini dia. Sebab itu dalam kitab Masabihus Sunnah dia tulis minas sihah. Ini hadis-hadis di bawah ni, bawah tajuk ni yang sahih-sahih. Maksudnya daripada Bukhari dan Muslim. Minal hisan, betul dia ada dua jenis hadis dalam setiap bab itu. Minal hisan, maksudnya hadis-hadis ni dia ambil daripada kitab-kitab sunan seperti Abu Daud, Nasai, apa semua tu, dia letak di situ. Walaupun di dalam kitab Sunan Nasai, Abu Daud ini bukan bermakna semuanya rendah kedudukannya, bukan semuanya bertaraf hasan. Ada yang sahih, tetapi dia ada istilah dia sendiri. Nak bezakan antara Bukhari dan Muslim tu dengan yang lain-lain. Dia kata hisan, waktu termasuk dalam hisan, sebab umumnya hasan, paling tidak hasan. Sebab itu dia buat begitu. Tapi dia buat setakat 2 saja. Pengarang Mishkat ni mari tambah satu lagi bab, satu lagi fasal. Artinya di dalam setiap bab itu ada 3 fasal. Fasal yang pertama, kedua diambilnya daripada Masabihus Sunnah seperti yang dulu juga. Cuma ditambah tadilah, daripada kitab mana, sahabat tu siapa nama dia yang meriwayatkan hadis itu. Itu yang ditambah. Dia tambah yang ketiga. Yang ketiga ni dia bercampur-campur. Bercampur-campur. Ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang maudhu'. Mungkin kita kata, untuk apa ni? Ini tak selamat ni kalau macam ni dah. Tapi dia sudah sebut dah, ini termasuk dalam fasal yang ketiga, bukan yang kedua. Kamu kena faham dulu. Dia sebut di dalam fasal mana. Apa tujuan? Tujuannya supaya kita kenal semua tu macam mana sifatnya kalau hadis dhaif. Apa ciri-ciri? Sebab itu orang belajar benda ni, bukan baca sendiri. Kalau baca sendiri mungkin tak faham, mungkin salah faham, ambil ikut tak kira mana-mana. Sedangkan dia sudah cerita dah. Kita kan baru berarti kesihatan tu kepada kita kalau kita kenal sakit. Baru kita tahu betapa nilainya sahabat yang setia kalau kita kenal musuh tu bahaya, macam mana terhadap kita, bahaya, menyusahkan. Abang semua kalau ada lawan. Begitu juga dengan hadis ini. Kita kena tahu juga yang dikatakan hadis sebenarnya tidak hadis, atau hadis itu tidak kuat. Apa ciri-ciri? Kena biasakan orang Islam ni. Jangan tahu yang betul saja, yang tak betul pun kena tahu juga. Yang tak betul tu pun kena tahu juga. Baru semula kita tahu ini ada ciri-ciri macam ni. Kita pun beringat. Sebab itu dalam kitab Sunan Sittah yang masyhur tu ada Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah tu bukan semuanya sahih. Dhaif sebanyak mana, maudhu' pun sebanyak mana. Kenapa disebut sebagai Sunan Sittah juga? Sebab itu perlu dalam pengajian, dalam sistem hadis ini perlu untuk kita tahu macam mana sifatnya hadis-hadis yang dhaif itu. Bukan pengarang dia sengaja nak tak berjumpa dengan hadis-hadis yang sahih, dia tak dapat bawa. Bukan, dia ada maksud dia sendiri. Kita lah yang kena faham maksud dia itu. Fastakhartu Allah wastawfaqtu minhu fa'alamtu ma aghfalahu fa'awda'tu kulla hadithin minhu fi maqarri kama rawahu al-a'immatul mutqinun والثقات الراسخون مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
wa Abi Muhammad Abdullah ibn Abdul Rahman Ad-Darimi, wa Abi Hasan Ali bin Umar Ad-Daraqutni, wa Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, wa Abi Al-Husain Razin bin Muawiyah Al-Abdari wa ghairihim, wa qalilum ma hu. Maksud dianya, maka aku beristikharah kepada Allah. Maka aku beristikharah kepada Allah dan meminta petunjuk daripadanya. Bila dia fikir itu, timbang ini, dia beristikharah. Itu caranya. Jadi patutkah dia buat benda macam ni? Patutkah dia buat atau dibiarkan saja? Dia beristikharah dan minta petunjuk daripada Allah. Dengan cara beristikharah itulah, dengan berdoa juga, minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada dia apa yang patut dia lakukan. Patut dia teruskan nak buat ni miskat ni atau tidak. Jadi kesimpulannya, bila dia beristikharah, apa tu dia fikir tu berat balik, elok dia buat benda ni. Sampai sekarang ni berapa ratus tahun orang masih pakai lagi miskat ni. Mungkin tempat kita ni baru, tapi insya-Allah akan datang apabila orang tahu kelebihannya, orang akan belajar dan ia akan jadi popular seperti kita hadis yang lain juga. Tapi kalau di negara-negara Arab, di Pakistan, di India memang popular. Di sana tak boleh belajar hadis. Daurah hadis tak boleh masuk kalau tak belajar miskat. Jamin tak boleh. Itu syarat dia. Dia mesti kena lalui ini. Kalau Riyadhus Shalihin dia tak pakai, itu tak boleh. Dia kena ini. Dia kena ini, miskat. Aku berikan tanda di mana tidak bertanda. Itu kerja yang dia buat. Aku letakkan setiap hadis pada tempatnya, sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang kukuh ilmunya dan dipercayai pula pengetahuannya. Jadi aku buat seperti yang dibuat oleh imam-imam dululah. Sepatutnya ini diletak di mana, dalam bab apa, itu yang dia buat. Seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari itu, dia semua tu dia perhati seperti yang mereka tu buatlah. Inilah yang menjadi rujukan dia dalam kitab miskat. Mereka ni lah, Bukhari dan Muslim, dalam fasal yang pertama. Yang lain-lain lagi tu, yang di peringkat sunan itu, dalam fasal Hisan. Fasal yang ketiga, itulah, ada dia ambil daripada Daraqutni, ada ambil daripada Baihaqi, ada ambil daripada Razin, yang kita jarang dengar. Kita jarang dengar, padahal dia tu pakar hadis juga. Darimi dan lain-lain, itu yang dia ambil, dia letakkan di dalam fasal yang ketiga. Kita tak akan nampak lagi sekarang ni. Apabila baca kitab tu, kita kita nampak cara dia sebut ni, memang dia begitulah, daripada awal sampai akhir. Daripada awal sampai akhir nampak cara dia tu, apa benda yang dia nak tanamkan kepada kita. Jadi orang-orang ni orang-orang yang besar dalam sejarah ni. Kalau ilmu hadis, semua orang kenal. Siapa tak kenal Imam Bukhari? Tapi mungkin orang tak kenal nama dia sebenarnya. Inilah nama dia, Muhammad. Bukhari itu bukan nama tempat Bukhara lah sekarang. Orang Bukhara, siapa pun Bukhari lah. Bukhari lah. Tapi kalau sebut Bukhari dalam hadis ni, Al-Bukhari, maksudnya yang itu maklum dah. Jadi ramai juga orang kita yang kerana minat sangat, kerana terpengaruh, kerana mengakui kelebihan Imam Bukhari, dia pun nama anaknya Bukhari. Orang Arab tak buat macam tu, sebab dia faham. Dia faham. Tirmizi, ramai orang kita nama Tirmizi. Orang Arab, bukan orang Arab saja, di Pakistan saya duduk pun tak ada nama macam tu. Sebab dia kata, Tirmizi, awak orang Tirmizi ke? Sebab kita kata, misalnya di sini Al-Kelantani, itu orang Kelantan, siapa saja buat Al-Kelantani. Nah, kita pun nama anak kita Al-Kelantani.
Kelantan ni misalnya. Jadi itu tak kena tu sebenarnya. tak kena. Dalam kita bubu-bubu nama ni, pasang nama, beri nama untuk anak-anak ni kadang-kadang banyak tak kena. Misalnya macam tadi, ikut begitu ya, pergi dengan begitu sebab tak belajar lah tu. Bubu nama Masyitah lah, macam-macam kan. Ramai yang nama Masyitah kan. Masyitah tu padahal maknanya tukang sikat rambut. Kita kata mak andam, mak andam. Jadi kerjanya sikat rambut anak Firaun apa itu. Bukan nama dia, nama kerja dia. Macam kita sekarang ni, kita bubuh nama anak kita polis. Macam tu lah. Kita tak faham, itu jawatan dia, pekerjaan dia, bukan nama dia. Macam itulah juga bercelaru sebab tidak tak belajar, bercelaru ikut rasa, tak tahu apa bubuh nama tu. Jadi Imam Bukhari, namanya Muhammad Imam Bukhari. Imam Muslim memang nama dia Muslim, memang namanya Muslim. Ini tokoh, dua tokoh yang besar lah dalam ilmu hadis ini, dia akui dari dahulu sampai sekarang. Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim ni dikenali sebagai muttafaq alaih. Dia akan sebut muttafaqun alaih. Ni di sini ada ni hadis yang pertama, cuba kita perhati. Hadis yang pertama muka surat 5 tu. Hadis yang pertama an Umar bin Al-Khattab. Begini-gini ni akhirnya muttafaqun alaih. Di hujung tu Arab tu. Takut kita tak faham kata muttafaqun alaih, saya buat yang terjemahan tu Bukhari Muslim. Itulah maksudnya muttafaqun alaih. Sampai begitu sekali kedudukannya, yang disepakati. Mana hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kedua-dua mereka ada mengemukakannya di dalam kitab masing-masing. Itu maksud muttafaqun alaih. Dan yang dikemukakan oleh mereka berdua di dalam kitab masing-masing, tinggilah hadis itu, tinggi. Kalau dikemukakan oleh Muslim saja, berbeza, rendah sikit. Tapi kalau dua-dua tu ada, tinggi kedudukan hadis itu. Kemudian disebut Imam Malik, padahal Malik itu dari segi zamannya dahulu lagi, Imam Malik. Tapi kenapa dia letakkan di bawah Bukhari dan Muslim? Kerana kedudukan Bukhari dan Muslim itu lebih tinggi di sisinya. Tapi ada juga orang yang mengatakan Malik lebih tinggi. Adalah sudut-sudut kenapa dia kata Malik itu lebih tinggi, Muwatta dia tu. Tetapi secara umumnya, pada umumnya ulama mengatakan tidak. Untuk hadis memang lebih Bukhari dan Muslim, ataupun sekurang-kurangnya sama. Mereka ini tiga kitab ni berada pada peringkat atau tingkatan yang sama. Wa Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itulah. Imam Syafi'i itu pun dia tokoh hadis juga, tapi orang tak kenal dia sebagai tokoh hadis, sebab orang tak tengok Musnad Syafi'i. Yang orang tengoknya kitab kitab fiqh dia. Jadi dia lebih dikenali sebagai ahli fiqh, sebagai mujtahid dalam fiqh. Yang sebenarnya nak boleh macam tu dia kena mahir dulu hadis, barulah boleh jadi macam tu. Dia tak lepas juga, tak lari juga dengan hadis. Dalam kitab tu sendiri pun selalu dia hadis. Tapi oleh kerana dia ni lebih kepada fiqh, dia dikenali sebagai tokoh fiqh. Yang sebenarnya dia tu pun ahli hadis juga. Tidak kata kita yang belajar hadis ni bertentangan dengan imam-imam mazhab, apa tak ada. Mereka tu pun ahli hadis juga. Kadang-kadang orang yang tak faham, dia kata kenapa kita bersungguh sangat belajar hadis ni, jadi kita tak nak terikat dengan siapa-siapa imam mana-mana ke. Dia tak faham. Padahal Imam Syafi'i itu sendiri adalah ulama hadis. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i ini, kenapa dia ni yang jadi masyhur sangat? Salah satunya dia meninggalkan karangan dia.
Kalau dalam usul fiqh tu ar-risalah tu dianggap kalau tidak yang paling, yang mula-mula, yang pertama pun antara yang terawal dalam usul fiqh. Usul fiqh tu asas kepada fiqh lah. Sebab itu dikenali dia sebagai ahli fiqh. Dan kitab besar, 7 jilid besar. Dia karan dan dia tinggal kepada orang kemudian. Orang buat kajian dapati memang istimewa. Dan dia dijulang sebagai imam. Memang hebat. Dia buat kerja besar. Orang ni bukan saja-saja diberi gelaran itu, gelaran ini, tidak. Memang kerjanya amat besar. Jasanya kepada umat amat besar. Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad itulah. Imam Ahmad ni pun dia ada mazhabnya sendiri. Tapi dia sebenarnya lebih terkenal sebagai tokoh hadis. Samalah, dia ni sama macam Imam Syafi'i itu orang lebih, dia lebih menonjol dari segi fiqh. Tapi kalau Imam Ahmad tidak, dalam hadis dan fiqh kedua-duanya sekali menonjol. Dan kitab dia yang besar ialah Musnad Imam Ahmad. Sekarang ni yang dicetak dengan tahqiq Syuaib, Syekh Syuaib Al-Arnaud tu berapa banyak, 40 jilid tu. Tu hijau dia. Hijau orang macam ni tu. Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Tirmidzi ramai orang kita berikan nama anaknya Tirmidzi tu. Namanya sebenar Muhammad bin Isa. Muhammad juga. Imam Bukhari Muhammad, Imam Tirmidzi Muhammad. Semua ramai Muhammad. Sebab apa? Ni orang sunnah ni. Orang sunnah mestilah dia dekat dengan Rasulullah. Mestilah sayang kepada Rasulullah. Nama Rasulullah apa? Muhammad lah. Ni keluarga dia, latar belakang dia tu kita boleh nampak dah. Keluarga dia tu kita nampak dah. Bukan Tirmizi saja. Kalau Tirmizi ni orang Tirmiz. Muhammad juga namanya. Imam Tirmizi ni anak murid Imam Bukhari. Anak murid, antara anak murid yang menonjol lah, yang hebat lah, ialah Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni pun dia ada karangan dia juga. Karangan dia tu istimewa lah. Sehingga kalau kita nak tahu mazhab-mazhab ulama-ulama dulu yang di luar daripada 4 mazhab, kena baca kitab Tirmizi. Dalam Tirmizi dia ada sebut. Itu istimewa. Kitab Tirmizi mengemukakan mazahib, mazhab-mazhab imam-imam yang tidak biasa, yang orang ramai tak tahu. Tapi mereka itu juga mujtahid, tidak kurang daripada Syafi'i, daripada Malik, dan lain-lain, tak kurang. Dan kita boleh tahu, ulama-ulama jadikan kitab Imam Tirmizi itu, Sunan Tirmizi itu sebagai rujukan untuk mengetahui qaul qadim mazhab Syafi'i. Qaul qadim mazhab Syafi'i nak tahu, tengok dalam Tirmizi. Itu kelebihan dia. Itu banyaklah kelebihannya. Lepas tu dia juga, kitab ini juga termasuk salah satu kitab jami'. Kitab jami' juga. Macam Mishkat, macam Bukhari itu jami'. Macam Abu Daud itu tidak jami', sunan. Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani. Ini pun tokoh juga. Dia pun ada kitab ni. Ada kitab juga. Ini semua ni, imam-imam ni, dia ada aliran dia sendiri. Dia tidak ikut siapa-siapa. Dia tidak bertaklid kepada mana-mana imam. Mereka ni dengan cara dia sendiri. Ada hadis bagi dia cukup. Sebenarnya kita tak perlu pun bermazhab. Kalau kita sudah ada Quran dan ada hadis depan, jelas kita tahu ini hadis sahih, tidak mansuh, cukup syarat. Tak perlu ikut Syafi'i ke Hanafi ke, tak perlu. Sah dah. Bahkan itu yang lebih baik kalau nak kira. Kita pergi kepada punca terus. Cuma yang jadi masalah, takut-takut kita salah ambil, salah faham. Itu ya. Sebab tu kita nak bersandar kepada Syafi'i, bersandar kepada Imam Ahmad, sebab mereka itu pakar. Dia pilih yang betul-betul lah. Bukan ada lagi benda-benda yang mungkin kita budak-budak ni, kita ni
kalau kita tak perisi, ikan boleh jadi dia boleh jadi lekat tulang. Boleh jadi. Itu takut-takut itu. Tapi kalau belajar dengan baik, insya-Allah tak jadi masalah. Itulah yang dikehendaki sebenarnya. Imam Syafi'i siapa pun nak begitu semua ni kalau boleh. Tapi semua orang tidak mampu. Semua orang bukan ada masa untuk mendalami ilmu agama seperti dia. Oleh sebab itulah ada mazhab-mazhab ni. Tak mengapa, boleh juga. Tetapi yang sebenarnya, yang asalnya sejak zaman sahabat, mereka lebih Quran, Sunnah, sudah cukup. Kadang-kadang kita tengok pendapat orang ni, sekali-sekali macam Syafi'i, sekali-sekali macam ni, sekali-sekali macam ni. Dia mana satu? Tak boleh nak sebut. Sebab dia pegang semua. Hadis itu menjadi puncak pada semua mazhab. Abi Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, ni Imam Nasai, dia pun ada kitab juga, Sunan Nasai namanya, Sunan Nasai, tidak jamin, Sunan. Ini pun orang besar juga. Tapi dia ialah latar belakang imam-imam pun dia tak serupa, tak sama. Kalau Imam Bukhari seorangnya wara dan seorangnya zahid, makannya pun dua biji buah kurma yang sehari cukup dah. Hidup penuh dengan kajian, buat kerja, makan 2 biji buah kurma, kita tak kenyang. Kita tak kenyang. Kalau kita Imam Bukhari hidup dengan kita. Dan dia dengan cara dia, baju pun ada 2 helai je. Kadang-kadang dia kena tunggu nak kering baju tu, nak pergi belajar. Itu dalam sejarah dia kalau kita belajar. Kalau kita tahu sejarah dia, memang begitu ya, Imam Bukhari. Tapi Imam Nasai tidak. Tiap-tiap hari dia makan ayam. Kahwin 4 isteri dia. Pakai baju memang hebat-hebat. Dia tak serupa. Orang ni tak serupa. Tapi dia ahli hadis juga. Tak sama. Zaman dulu kalau makan ayam tiap-tiap hari ni, kiranya mewah lah kan. Zaman sekarang ni tidak, dia jadi terbalik pula kan. Boleh jadi ikan lebih mahal. Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Ibnu Majah, namanya Muhammad juga. Ini pun dia ada kitab juga. Abi Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Ini Darimi ni sebenarnya kedudukannya lebih tinggi lagi daripada Ibnu Majah, tapi tak termasuk dalam Sunan Sittah. Kenapa? Sebabnya Sunan Sittah ni sebenarnya ramai orang tak faham. Dia ingat Sunan Sittah ni, ini kitab 6 ni lah yang paling utama, yang paling tinggi di kalangan ahli sunnah. Padahalnya bukan begitu. Sunan Sittah tu dipilih untuk dijadikan sebagai silibus pengajian hadis. Kalau orang belajar ini mengikut tertib cara dia, orang ni boleh jadi pakar hadis. Itu maksud dia. Bukan nak cerita kitab-kitab ini lebih tinggi darjatnya, lebih banyak yang sahih ke daripada yang lain-lain. Tidak. Bahkan Sunan Darimi lebih sahih daripada Ibnu Majah. Tapi ia tidak dijadikan tak masuk dalam Sunan Sittah, sebab tidak perlu dipelajari. Kalau belajar yang 6 tu, kalau betul-betul belajar cukup, dia akan dapat faham semua kitab-kitab hadis yang lain, walaupun apa nama pun. Darimi. Abil Hasan Ali bin Umar Ad-Daraqutni. Ini Daraqutni, ini pun masyhur juga, alim besar juga. Dia ada kitab juga. Alim tak alimnya dia boleh kritik lah Imam Bukhari itu. Imam Muslim dia kritik, sebanyak mana dia kritik. Dan ulama tak kata apa, bahkan tumpang dia, tengok setengah-setengah tu kata, betul ni apa yang dia kata ni. Angkat tangan juga, betul. Dia kritik. Kritik membina lah, bukan nak kelahi. Dan seterusnya Abu Bakar Ahmad bin Husain Baihaqi, terkenal Baihaqi itu. Baihaqi ni peguam bela nombor 1 dalam mazhab Syafi'i. Kalau hadis, dari sudut hadis dia peguam bela nombor 1 untuk mazhab Syafi'i.
dan mengarang lebih 1000 kitab. Pelik ni. Pelik. Abil Husain Razin bin Muawiyah Al-Abdari, dia pun ada kitab juga. Jadi tapi kita tak berapa kenal dia. Jadi tak apalah, dengan belajar Mishkat ni kita semakin dekat, semakin kenal lah tokoh-tokoh yang lain selain daripada Bukhari dan Muslim itu. Wa qalilum ma. Jadi dalam terjemahan itu sedikit sekali kalau ada pun selain mereka yang tersebut itu. Kalau ada lagi diambil yang lain, sikit sangat. Yang banyaknya mereka tadilah, daripada mereka yang tersebut tadi. Nampaknya kita masa tak mengizinkan. Setakat itulah dulu untuk kali ni. Ini pun tak sempat nak habis ni. Ingatkan tak sempat habis. Tak apalah, insya-Allah 2 minggu lagi kita bagi sekali dengan syarah dia, insya-Allah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa kita buka soalan Ada siapa yang minta soalan? Silakan. Assalamualaikum. Soalan anak berkaitan dengan muzik lah. Permainan muzik. Sebab baru-baru ni ada masyarakat dengan sahabat daripada di Madinah mengatakan bahawa khilaf yang syaz itu tak membatalkan ijma' yang sebelum berkenaan dengan muzik lah. Jadi mungkin boleh Ustaz komen sikit. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Saya kata tadi dalam kitab Mishkat ni ada boleh dia masukkan juga hadis maudhu' kan. Maksudnya dia adakah dia memanggil hadis maudhu' atau hadis juga? Baik, kita jawab dulu lah. Banyak sangat pun takut tak sempat. Tentang muzik ini, memang kalau kita perhatikan ulama-ulama silam, kebanyakannya mereka mengatakan haram. Betul itu. Tetapi di kalangan ulama di peringkat dahulu yang mengatakan muzik ini tidak haram, apapun alatnya, yang kata haram tadi, dia tidak kata semua juga. Ada alat-alat tertentu macam kompang tak apa. Yang mengatakan semua alat muzik ikut apa pun tidak haram, bahkan harus. Termasuk dalam harus yang diketahui dalam sejarahnya ialah Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Az-Zahiri, Zahiri. Dia mengikut yang saya baca lah, bagi saya lah, mungkin orang lain tak setuju, itu masing-masing pendapat lah kan. Tak apa, kita berbeza, tak apa. Bagi saya lah, saya lebih bersetuju dengan pendapat dia. Hujah-hujahnya kemas. Dalam kitab dia Al-Muhalla, dia bawa mari hujah-hujah orang yang kata hujah-hujah yang mengatakan haram itu, dia bahas satu demi satu. Dan nampak tidak, sebenarnya selagi tidak melekakan, tidak lalai, tidak kita ni sampai terlepas tanggungjawab kita, tak apa. Jadi sekarang ni yang dikatakan syadz lah, kalau nak katakan syadz dahulu, sudah popular sekarang ni. Boleh dikatakan mana-mana orang pakaian ni. Ulama-ulama kemudian, ulama-ulama semasa boleh dikatakan setuju dengan Ibnu Hazm dan menganggap tidak kuat sebenarnya alasan yang mengatakan alat-alat muzik tertentu ini haram, tak kuat. Untuk bincang itu kita perlu masa yang lain lah rasanya. Tapi bagi saya setuju dengan dia. Benar dia kata begitu. Masa kita pun tak mengizinkan ni. Sebabnya sudah ban, sudah azan ni, sudah ban. Jadi itulah secara ringkasnya. Kalau kita nak mengikut pendapat yang ramai, yang dahulu, sekarang ni ramai yang kata boleh. Ramai lah, bukan seperti dulu. Kita tak boleh lah. Tapi kalau kita nak guna benda tu,
kita mesti kena ikut yang kata boleh. Kalau tidak berdosa kita kena tahu. Jangan buat ikut tak tahu apa, buat begitu. Jadi antara tokoh yang mengatakan harus dan dia kemukakan bukti-bukti, dia jawab segala dalil-dalil orang yang mengatakan haram itu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Itulah secara ringkasnya. Saya bersetuju dengan dia. Orang tak bersetuju tak apa. Yang keduanya tadi Imam ni Mishkat ni, pengarang Mishkat ni, bila dia masukkan dalam kitab dia tu hadis maudhu', ada juga. Adakah dia menamakan itu hadis? Jawabnya memang hadis itu boleh ada yang maudhu'. Kita boleh kata ini hadis sahih, ini hadis maudhu', tapi sunnah tak ada. Itu beza di antara hadis dengan sunnah. Sunnah tidak ada yang maudhu'. Sunnah maudhu'ah tak ada macam tu. Hadis maudhu' ada. Jadi sekadar itu, istilah itu perlu difahami. Bila kata hadis maudhu', mungkin dia bawa itu adalah maksud dia. Adalah maksud dia, misalnya nak menguji, nak mengajar kepada kita tentang ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Itulah. Dan ulama-ulama sentiasa buat kajian. Sentiasa ada yang mengatakan ini hadis ni maudhu', ada. Yang begitu sentiasa ada. Kalau kata hadis maudhu' tidak salah. Dan hadis yang seperti ini bukan dalam Mishkat saja, dalam Ibnu Majah, dalam Tirmizi pun ada. Yang dikatakan Sunan Sittah tu, dalam tu pun ada. Tapi hadis juga. Sebab itu dia letakkan hadis. Takut-takut yang kita pegang ataupun yang dikemukakan itu tidak sahih, maudhu'. Tapi kalau kata hadis masih boleh lagi. Jangan kata sunnah. Sunnah maudhu'ah itu tak boleh. Itulah ringkas. Wallahu a'lam. Sekarang kuliah kita ini, dan untuk maklumannya, kelas kita pada bulan 4 ialah pada 14 hari bulan. 14 bulan ni minggu kedua. Dan untuk perhatiannya boleh ambil nombor telefon saya ya, 019 3765 809. 019 3765 809.